الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Dapat jumpa. Allah beri sihat pagi ni. Allah beri rasa nak belajar pagi ni. Allah beri kaki ni langkah masuk masjid. Allah beri kita waktu lapang. Dan waktu lapang ni kita gunakan dalam baik. Dalam ketaatan. Allah mudahkan urusan kita untuk sampai kemari. Dan masih diberi iman, masih diberi Islam. Masih lebih lagi menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Inilah nikmat-nikmat yang jarang kita perhati dan kita ambil kira. Okey. Jadi yang paling baik lafazkanlah rasa syukur atas segala keadaan ini. Semoga Allah kekalkan nikmat. Okey. Hari ini saya terlupa bawa projektor. Ini cerita dia. Dan terlupa bawa handphone. Saya terpaksa guna orang punya handphone untuk connect dengan online. Hari inilah hari terlupa. Bukan hari ini, lain pun terlupa juga kadang. Tak tahu lah, sebab main tubuh kat sini begini. Hari ni main tubuh kat sini. Sebab kalau keluar lepas semayang dekat rumah, habis semayang 6.50. Sampai sini dia dekat pukul 8. Kalau kabut, jadi kena kabut. Jadi cakap rumah pukul 5.40 kita keluar, kita main kat sini. Main kat sini. Ni sekarang tubuh lambat kan. Tubuh dah masuk waktu lambat. Tak apalah. Kalau saya perlu tulis kan, saya tulis. Itu yang banding buat support tu. Kalau saya tak perlu tulis kan, tak tulis. Kalau saya kata sakit je lah. Tak tulis. Sebab projektor masjid ni dia rosak. Dia keluar warna biru. Tak tahu kenapa. Okey. Kita baca apa kan? Yang terakhir. Abang kenal dulu. Abang kenal pun lupa lah tengok. Orang belajar dengan orang tua. Yang belajar pun orang tua, yang mengajar pun orang tua. Itu jadi gitu. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'idul muzillul sami'ul basirul hakamul adl اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير حفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الدود المجيد البائس الشاهد الحق الوكيل القوي المتين ولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر أول الآخر
الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على صلاة العالم واتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Izinkan kita sebut nama dia yang indah. 99 nama yang indah. Okey, sampai mana? Sambung. Lagi baca apa? Takbiratul ihram ke? Rukun sembahyang. Rukuk. 4 syarat sah rukuk. Dah habis kan? Dah. Kat kitab dah baca ke belum? Sekarang baca kat kitab. Betul? Baca kat kitab pula. Muka surat 26. Kelima. Dah baca kat kitab belum? Rukuk minggu lepas baca syarat-syarat dekat atas rukun. Tapi dalam kitab saya tak tahu, tak ingat. Rasanya belum baca kat kitab. Jumpa tak kitab? Kelima. Dah baca belum? Mula dari membongkok, Ustaz. Membongkok dengan menundukkan kepala. Kelima rukuk. Kelima rukuk. Membongkok dengan menundukkan kepala. Kita berhenti situ lagi. Membongkok, rukuk itu adalah membongkok dengan menunduk kepala. Yang kita belajar dekat slide. Makna rukuk ini, kalau dari segi bahasa dia bongkok. Bahasa Arab dia kata apa? Al-hina. Tak sangka pula boleh ingat. Lalu seminggu berlalu, tak ingat lah. Kali ni boleh ingat Okey tu. Maknanya kurang makan semut lah. Lalu tak ingat minggu ni kan. Al-hina. Al-hina. Iaitu membongkok dengan menundukkan kepala dan 2 tapak tangan diletak atas lutut. Saya cakap lagi sekali, letak tangan atas lutut tak wajib. Tapi bongkok tu mesti tangan dia boleh pegang lutut kalau dia nak pegang lutut. Tangan tu boleh pegang lutut kalau dia nak pegang lutut. Itulah nama dia bongkok dengan tunduk kepala. Kepala ke tunduk? Tangan boleh pegang, 2 tapak tangan boleh dipegang, diletak atas lutut. Tu makninah asal maknanya. Dia bagi sini makna dia apa? Ada 4. Tengok, tu makninah ni makna dia 4. 1, tenang. Buat nombor lah. 2, tetap. Dia 5. 3, tidak bergerak-gerak. 4, tidak bergoncang. 5, tidak bergegar. Kalau kita kata kan,
Goncang dan gegar sama ke? Ni kurang lah betul lah. Kalau gegar tu macam gempa bumi ya. Dulu saya masa kerja dekat ofis kan. Masa tu ofis saya dekat sesi 14 lah. Saya sampai awal 7 suku saya dah mula buat kerja. Saya pakai laptop lah buat kerja. Saya tak tolak mouse. Tiba-tiba apa mouse gerak sendiri ni? Punya ada gempa kan. Ada gempa. Kerjaya pun masa. Lepas tu saya nampak ada kawan yang kawan tu. Apa bergegar ni kata? Meja dia bergegar. Tu kita berlari turun tu. Mouse ni, apa lagi? Tu gegar. Dia gegar. Lepas tu rasa pening ni. Memang rasa pening sikit. Allah goncang bumi ni kita akan pening. Itu nama dia gegar. Maknanya dia ada 5 makna. Kenapa dia boleh kata kan? Tu maknanya tenang. Dah cukup. Kenapa dia tahu 5 makna? Kenapa dia tahu 5 makna ni? Tu maknanya tenang. Tetap. Tidak bergerak-gerak. Tidak bergoncang. Tidak bergegar. Kalau kita kata apa, tahulah tenang tu tak goyang, tenang tu tak goncang lah, tenang tu tak bergegar lah. Kenapa dia tahu? Dia nak pastikan kita faham sebab kalau kita gegar, kalau kita goncang, kalau kita goyang, kalau kita getar, kalau kita tak tetap, tenang, taklah menang. Dia kata aku tak bergerak, aku bergetar ni. Aku tak bergetar, aku goyang ni. Semua tak sah. Lepas tu dalam ilmu-ilmu ni memang dia kata gituan. Allah itu ada wujud, lawannya Adam. Makna dia Adam apa? Tiada. Nampak? Dia ada lawan-lawan dia. Supaya apa? Menguatkan perkataan ada. Allah itu ada. Wajib pada akal menerima ada. Mustahil pada akal menerima tiada. Maka Allah itu ada. Kalau dia kata Allah itu ada, cukup tak? Cukup. Tapi ulama ajar, lawannya tiada. Lawannya tiada. Kenapa dia kata lawannya tiada? Dia nak kuatkan perkataan ada. Ini dia kata apa? Tetap. Lawannya tidak bergoncang. Lawannya tidak bergoyang. Lawannya tidak bergegar. Lawannya bergerak-gerak. Tapi tidak bergerak itulah tetap. Tidak bergoncang itulah tetap. Kenapa dia ada lawan? Nak menguatkan lagi perkataan, tetap. Catat lagi satu yang saya kata tu lagi, guru kata lagi tepat kalau sebut pegun. Pegun apa? Pegun ni lepas bergerak, terdiam. Macam saya cakap lah, tengah belajar, tiba-tiba Arun Aziz, apa nak sebut nama dia? Aaron Aziz. Oh. Bukan Arun dia. Orang Melaka kata Arun dia. Arun anak Pak Aziz. Akak tengah belajar, tiba-tiba dia datang. Ustaz, ni ada pen untuk tak guna. Oh. Lepas tu, Pak Joyan cakap kat Limah. Arun. Semua orang kenal dia. Tapi sekarang ni dah lama tak pergi ni. Yang mencatat. Itu pegun. Itu pegun. Tadi bergerak. Bergerak betul kami maghrib. Itu pegun. Pegun tengok dah Arun. Tak ingat apa tak ingat Tak sangka dia datang. Itu pegun yang saya kata tu. Lepas tu ada lagi satu makna yang menguatkan pegun. Pegun ni apa? Daripada bergerak, diam. Lepas tu bergerak balik. Itu pegun. Tu saya kata, akak kalau masuk duit dalam bank, saya cakap lah contoh yang paling nak faham ni, pegun ni masuk duit dalam bank. Kita masuk dalam bank,
Nanti kita tekan teruskan, dia akan tutup pintu duit tu. Dia diam sekejap, bersambung. Lepas tu dia kira lah. Kalau ada duit yang boleh lipat tu, dia akan buka. Buka tu kita ambil, lepas tu kita betulkan ke, kita masuk balik. Bila kita tekan teruskan, dia terbuka ni, dia gerak. Dia diam, dia tutup. Kenapa dia diam sekejap? Supaya kita tahu, nak tutup. Kita sempat tarik tangan. Kita nak pukul. Kita nak pukul. Daripada bergerak, diam. Pukul ni bukan daripada awal, diam. Tak. Pukul ni gerak. Itu pukul. Pukul itulah nama dia, tumakninah. Jadi kita, aduh, hari ni nak kena duduk bangun. Baik juga lagi. Maksudnya dah nak mula juga. Tapi terlupa-lupa, tak terlupa. Ini ada perkataan yang penting. Tumakninah boleh, tumakninah boleh. Bila kita ada tumak. Ada kita berkata. Ini adalah sifat rukun bagi 4 rukun. Apakah 4 rukun yang mengandungi sifat tumakninah? Ini akidal, ini untuk antara 2 sujud. Ini sujud. 1, 2, 3, 4. Wah, macam tu kita juga nak ya. Boleh kan? 4. Ini 4. Nanti jadi 4 lah. Lepas tu, ni. Nanti, rumah ni. Tidak bergerak. Tenang. Tidak. Tenang tidak. Tidak bergetar. Tidak bermacam. Tidak bergoyang. Goyang tidak. Tidak bergetar, berguncang, bergoyang, bergegar. Kita boleh mengaji ini. Allah Akbar. Ini apa sih? Kalau ini, kalau dah kemarin tinggi, kita nak keluar. Dah kat rumah. Kalau dah terlalu permain, luar sana itu lebih kan, kompul. Tapi saya tengok teman-teman. Dia berdiri pun begini. Ada orang mungkin dia. Dia bersini. Alhamdulillah. Betul orang mungkin tidak imam. Tapi bila dia orang dia tidak ada.
Dia sebagai imam dia. Allah dia macam apa? Menghayat dia. Menghayat dia. Tapi jangan melibatkan gerakan yang tidak betul. Ini perlawanan penting. Ini perlawanan penting. Ini pertanyaan. Ini dua kata semua pokok yang pokok ini dari gerak ke diam. Dari gerak ini, dari berdiri gerak. Dia memang mengumpul. Jadi diikat pokok di seluruh diikat dengan bacaan. Subhanallah bihamdihi. Dan kau dikatakan pokok maka boleh mudah. Tapi masa diam ni kena diam betul. Ada orang luar saya ada sembahyang pemanggilan perut saya bergerak. Kenapa? Resiko saya gitu. Orang itu adanya dia yang ukuran dalam tingkat bawah buat kalau nak biasa ni tapi kalau untuk pakai hidup tak perlu sakit tak apa dia jangan goyang dia memang tu tak salah jangan kita goyang jangan tersempat pun. Ini ada pun ni dari tempoh. Ini semua ni dari tempoh ni. Berapa tak pun. Kadang ini ada bacaan ni. Bukan maksud. Bacaan perkataan ini sebuah ya jadi di mana ni yang kena faham dia adalah sifat kepada nama pada pun lepas tu kita memiliki dia mestilah memiliki makna yang betul bila kita kata sifat mandi rukun mandi nanti kita tengok syarat rukun syarat tidak itu makna syarat rukun makna syarat rukun makna dalam tulisan itu ini ada syarat-syarat sendiri dan nama syarat rukun kita dah kata dah rukun itu makna ingat tak? Turun rukuk setelah sempurna, turun rukuk dengan kasat, rukuk. Turun rukuk dengan tunduk pada kadar tangan boleh memegang lutut. Nombor 4 ada tumakninah pada rukuk. 4 lah. Kenapa tak ada tumakninah pada rukuk? Kenapa dia kata tumakninah rukuk? Dia menjadi sifat pada rukun. Kalau rukun semayang kita kata rukuk saja. Kita tak kata dengan tumakninah. Kita kata iktidal. Kita kata sujud. Kita kata duduk atau duduk sujud.
Maknanya rukun sembahyang ni tambah lagi 4. Apa? Tumanina pada rukuk, tumanina pada iktidal, tumanina pada duduk sujud, tumanina pada duduk sujud, barulah tertib. Jadilah rukun sembahyang itu apa? 17. Seperti kitab-kitab lain. Ada kitab lain kata, sapi dan tunajak pun kata gitu, wilayah tadi pun kata gitu. Tapi pada kita yang belajar dekat negara ni, kat Malaysia ni, dia gabungkan sifat tu dia masuk tadi. Rukuk dengan tumakninah. Kau boleh kata kalau rukuk sembahyang 13, kau boleh sebut rukuk. Itu tak betul. Kalau dia kata rukuk, mesti sebut rukuk dengan tumakninah. Macam kita katalah, siapa yang datang kenduri? Mak Limah dan suami. Betul. Mak Doyah dan suami. Kak Tipah dengan suami. Kak apa lagi? Kak Ani dan suami. 8 orang. Atau apa? Tipah, Limah, Doyah, Ani. Lagi? Limah pula. Liman suami Limah. Daatan suami Tipah. Orang Melaka tu. Dak baba. Dia kalau Melaka ni nama Melaka terkenal. Donate itu nama Melaka. Baba nama Melaka. Jantan itu pasti orang Melaka. Senin itu orang Melaka. Rabu itu orang Melaka. Khamis itu orang Melaka. Sabtu itu orang Melaka. Betul tak? Saya dulu kerja kat Melaka masa saya bujang kan. 3 bulan saya kerja kat Melaka. Saya kena transfer lah. Ganti engineer tu dia pergi kursus kat Jepun. Jadi saya ganti tempat dia kerja lah. Masa tu staff ramai, ada 300 orang. Dekat office tu ada nama Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Yang tak ada Ahad je. Kadang-kadang dia orang fungsi kan. Hari ni hari Senin dia kata. Budak nama Senin tu buat tahu. Senin ada, bukan Senin tau. Senin. Salasa. Ahmad Salasa, bukan Selasa. Lepas tu Mak Rabu. Khamis. Khamis ni budak jaga kenderaan company. Orang panggil dia Khamis JPJ. Dia jaga kenderaan company lah. Kami orang panggil Khamis JPJ. Itu nama Khamis. Tu orang Melaka dia nama tu. Jadi kita kata apa? Sifat rukun. Tu sebab rukun tu kena ada lah. Kenapa? Barulah dikatakan tumakninah itu berkawan dia dengan 4 rukun. Berkawan dia. Menyertai dia. Macam kita katakan, apakah beza antara sunat ab'ad dan sunat ayat? Sunat ab'ad apa? Apa perkataannya? Sunat ab'ad kosong rukun. Sunat ab'ad fill in the blank rukun. Menjadi rukun. Tahu? Rukuk rukun. Subhana rabbiyal azim. Kenapa? Sujud rukun. Subhana rabbiyal a'la. Bukan. Maaf. Hay'ah mengiringi rukun. Maaf Sunat hay'ah mengiringi rukun. Faham? Fatihah. Lepas tu baca amin. Itu sunat hay'ah. Mengiringi Fatihah. Surah mengiringi Fatihah. Mengiringi ni maksudnya dia datang sebelah-sebelah. Iftitah mengiringi berdiri. Subhana rabbiyal a'la mengiringi sujud. Rabbi fili warhamni wajibuni mengiringi rukun. Apa rukun dia? Duduk antara dua sujud. Hay'ah mengiringi rukun. Hay'ah menumpang pada rukun. Ab'ad dia ada dengan sendirinya. Duduk tayar awal. Lepas tu dia ada baca tayar awal.
Dia ada berdiri, kunut, dia ada baca, kunut. Kau faham tak dia? Kalau faham kasih angguk sekali. Faham? Kau nak cakap tak dengar ni. Kalau tak faham, bertanya. Jangan balik nanti. Apa Ustaz ni ajar? Nanti suami kata, belajar apa? Macam-macam lah. 2 jam je lah, 2 jam. Belajar apa? Suami orang Melaka, belajar apa? Entah dia belajar apa, tak tahu dia aku tak cakap. Kiat-kiat tak dengar. Kamu begitu lah, penat kau duduk dalam ni 2 jam kan? Saya tunggu kat sini tau. Lagi penat. 5.30 lebih dah keluar dah, 40 dah keluar dah. Lepas tu saya harap bawa balik sesuatu benda yang bermanfaat. Jangan tak faham. Benda ni tak susah. Maksudnya di sini iaitu diam. Maksudnya di sini iaitu diam. Selepas bergerak. Bukan diam, selepas bergerak. Tadi kita berdiri, kita bergerak. Diam. Lepas berdiri kita bergerak. Itu nama dia apa? Selepas bergerak. Selepas bergerak. Okey. Dan tetap anggota sekira-kira ada perenggan antara bangun dengan tunduk. Apa maksud ada perenggan? Sebelum bangun ni, tunduk ni ada perenggan ni, maknanya ada space, ada break, ada diam. Ini berdiri, ini tunduk, ini bangun balik. Antara berdiri tadi, diam tadi, ni rukuk, ni bangun balik. Antara dua tu ada satu perbuatan yang dia diam. Dia diam. Yang diam, dalam diam, dia berdiri, lepas baca surah, Allahu Akbar, dia diam. Lepas tu, Sami Allahu liman hamidah. Ni. Mana tunduk tadi, bangun balik ada perenggan. Perenggan apa? Perenggan itu nama tumakninah, nama dia diam. Kalau dia begini, tak sah. Tak sah lah, tak ada perenggan. Perenggan itu nama dia diam. Jaga-jagalah sunat ramai yang tak ada tumakninah. Terutama kalau kita nak kejar rakaat. Nak semayang duha 8 rakaat, lepas tu tengok, dah lambat. Waktu tu lah, syaitan akan kata, cepat. Ikan goreng hangus. Ikan goreng hangus. Dia goreng ikan, dia semayang. Tak apa, nanti 2 rakaat dia angkat. Rakaat ke-6 bau hangit. Ini orang sebelah ni, masak apa bau hangit? Padahal dia goreng ikan tadi. Orang tua. Orang tua Dah lupa tadi letak ikan. Lepas tu kata orang sebelah pula, siapa goreng ikan orang sebelah ni nyanyi betul. Dia kata orang sebelah nyanyi. Padahal dia letak ikan tadi. Kena orang tua. So, jangan buat 2 kerja serentak. Saya selalu dah kena. Jangan buat 2 kerja serentak. Bahaya. Kalau kita ingat tak apa. Tak ingat, ini lagi bahaya. Tumakninah ini syarat sah. Syarat sah. Kalau tak buat tak sah. Kalau buat tak sah. Itu namanya syarat sah. Bagi rukuk 1. Bagi i'tidal 2. Bagi sujud 3. Dan duduk antara 2 sujud. Sekiranya tidak ada tumakninah, tidaklah ada perkara itu.
bererti sembahyang tidak sah. Kenapa dia sah? Sebab dia syarat sah. Pentingnya tumakninah ni. Pentingnya tamakninah ni. Pentingnya tumakninah ni. Baca dua-dua boleh. Sekiranya tak ada tumakninah, tidaklah ada perkara itu. Maknanya perkara itu tu apa? Tak adalah rukuk, tak adalah sujud, tak adalah duduk untuk sujud, tak adalah i'tidal. Kenapa? Dia tidak datang dengan tumakninah. Tak adalah perkara itu. Kalau ada tumakninah, barulah ada perkara itu, barulah ada rukuk. Tak ada tumakninah, tak adalah rukuk, tak adalah rukuk, tak salah sembahyang. 40 tahun sembahyang macam tu. 40 tahun sembahyang itu. Umur 41, umur 61. Aku sembahyang ni macam tak ada. Ni yang kita nak. Sebab tu belajar, muda-muda belajar. Belasan tahun ke belajar kitab. 20 lebih tu belajar kitab. Nanti bila dah tua begini, sembahyang kita tak silap. Masa muda pun tak silap. Tapi kalau masa muda pun tak belajar, masa muda asyik dengar cerita Hindustan aja. Masa muda asyik apa Tahun dulu budak muda buat apa Main game, tak ada game. Ni ponda-pondi. Budak perempuan buat apa Budak perempuan dulu akak muda buat apa? Masak. Mencatir. Tolong mak masak. Allah bertuahnya mak. Tapi tak belajar agama rugi. Cuba ingat kita dulu 17 tahun, 18 tahun kita buat apa Bercinta. Hantar surat. Pinjam buku, hantar surat dalam buku. Lepas tu hantar kulit gula-gula hack. Tahu gula hack tak? Selak-selak ada kulit gula-gula hack. Tahu hack kan? Hanya aku cinta kau seorang. Dulu SMS tak ada, WhatsApp tak ada. Naik basikal. Orang lelaki lah. Tengok rumah girlfriend. Budak tu perempuan tak suka dengan dia pun. Dia perasan orang. Tengok ada baju kelawar kat luar. Wah, tu baju kelawar dia tu. Dia punya baju kelawar mak dia. Tengok baju kelawar pun lega lah. Waktu tu tak kisah nak belajar agama ke, nak apa ke. Tu Mak Minah dia tak tahu. Dia tahu rumah Minah. Tu Mak Minah dia tak tahu. Dia tengok bumbu rumah Minah pun dia rasa seronok lah. Kadang-kadang antara adik kisah salam. Adik pergi kat kedai. Budak Pak Awa, dulu panggil Pak Awa kan. Pak Awa jaga kedai. Adik, kakak ni salam. Dulu pun ada WhatsApp, betul Dulu kalau ada seronok pun macam perasaan seorang je lah. Mungkin salam lah, apa benda apa lagi. Tenang daku dalam doamu. Ku ingat di kau di angin lalu. Nampak. Kalau sekarang orang cakap nak muntah lah boleh. Tak ada ayat lah sekarang ni. Tapi tu Mak Ninah tak belajar. Tu rugi. Dulu pun tak banyak kelas agama kan. Dulu, tapi masa saya mula belajar, dah ramai orang belajar lah. Masa dulu. Masa saya ingat saya form 3 kan. Saya belajar kitab ni form 3. Kata 3 kata ada 3 dah. Dekat rumah, kat flat lah, kat rumah. Tapi masa tu orang perempuan tu orang tak ada. Budak-budak muda pun masa tu budak-budak remaja ni ada kelab bola. Jadi kelab bola ni yang ada abang ni dah kerja, abang ni yang panggil ustaz ajar budak kelab bola ni. Macam Fadul Ain lah. Bukan kitab lah, bukan kitab. Tu tak ada orang perempuan. Tapi bila surau buat kelas untuk perempuan pun tak ramai. Pada flat tu ada 16 tingkat, ada 6 blok. 70% Melayu. Tapi yang datang 5 orang je. Zaman dulu lah. Tadi saya subuh, first time saya subuh kat sini. Dulu saya pernah datang subuh, saya semayang kat dunia tu.
Tadi saya tunggu kat sini, penuh Perempuan ramai, lelaki sampai dekat dalam tiang tu lah, tiang belakang. Ramai dia tunggu ni. Kalah, mungkin saya kalah. Sini mungkin ramai orang lah. Ini penduduk dia padat. Penduduk padat. Rumah tak muat. Itunya sampai ambil tanah kerajaan buat rumah. Jangan buat tau. Jangan buat. Yang telefon dekat dalam rumah dia. Hari saya ambil gambar sandar kat telefon. Itu tanah kerajaan tu. Jangan ambil. Nanti nak mati besar. Jangan buat parking kat depan. Buat bumbung, cacak, nak letak kereta tak apa. Jangan buat parking. Tak boleh tak. Hukum dia haram. Rasulullah kata apa? Abu Zar Al-Ghafiri kata apa? Aku ada satu hadis yang mungkin aku tak cerita dengan kamu. Siapa yang ambil tanah orang walaupun seinci sekalipun, Allah akan kalungkan dia dengan kalungan daripada api neraka. Jangan main. Jangan tanam mangga dekat depan. Lepas tu dah tanam mangga, pokok buah, pergi buat kerabu mangga, bagi jiran-jiran. Tak boleh. Ni diam ni macam buat ni. Tak boleh. Saya cakap tak boleh lah, tak boleh. Saya selalu tengok orang ambil tanah depan buat rumah. Yang KMB tu dalam kedai dia. Tanam mangga, tanam apa, tanam itu. Berbuah pula mangga tu. Mangga apple tu kat lorong sana tu bulat-bulat. Kalau nak buat surat MP, ni MP apa? MPKJ, MPKJ Kajang, MPJ, MPPJ. Saya telah menanam pokok mangga, angkat gambar. Saya dengan ini memohon izin. Kalau dia jawab, kami izinkan untuk diambil hasil, tetapi jika kami memerlukan tanah, kami akan tebang. Maksudnya kalau dia nak buat apa-apa tu, dia akan tebang. Maksudnya kalau ada kabel bawah tanah tu nak repair, dia akan tebang. Tak apa, dia tebang tanah dia. Kalau dia kata kami memberi keizinan dengan syarat pihak tuan menjaga kebersihan ke apa, okey lah, atau okey. Jangan tanya dengan budak-budak yang kerja tu, budak-budak Bangla yang sapu-sapu, yang kerja dengan kontraktor MPPJ. Boleh tanya? Boleh pun tak dapat yang boleh tanya. Mana boleh, itu dia tak ada kuasa. Jangan buat jangan buat. Tidak mati susah. Apa nak mati payah ni, ambil hak orang. Sekiranya, ketika hendak membongkok itu, hendaklah kau suat rukuk. Nama apa? Nama apa? Syarat. Kena bersyarat. Syarat apa? Syarat sah pada rukuk. Kalau tak ada, tak sah. Apa dia? Masa turun rukuk kena qasad rukuk. Masa rukuk kena qasad rukuk. Qasad ni apa? Menyengajakan perbuatan. Saya nak ambil pen ni. Bukan perlu saja aku rukuk, bukan. Ini kasat. Ini kasat. Memang nak buat benda tu. Saya nak ambil pen. Ambil ni. Ni tak ada kasat. Ni tak ada kasat. Ini ada kasat. Ini kasat. Itu je kasat. Kalau masa kita turun, orang pegang kita nak rukuk, kita nak turun, ada orang pegang kita. Kata lawan tanya, nak buat apa? Saya nak rukuk sekarang ni. Itu kasat. Orang yang payah angkat takbir tu, Allah, takbir tiram, Allah. Kalau kita pegang tangan dia, awak dah buat apa ni? Saya nak semangat zuhur. Itulah niat dia. Itu je sebenarnya. Tapi dia tak erti niat ni apa, menyebabkan dia berulang-ulang mengangkat takbir. Kami dia tak nampak lah, tapi sekarang ni dah jarang nampak. Dulu ramai juga orang kena gini. Ambil uduk sampai kuyuk-kuyuk.
Mandi wajib. Dia pukul 4 sampai azan 6.30 tak habis mandi. Ni ada orang kena gitu. Pukul 4 pagi mandi wajib, pukul 6.30 tak keluar lagi dari air. Teruk. Ini satu yang sangat teruk dengan ayan ni. Jadi, ini kasut. Itu je. Mudah je nak memahami ni. Tapi kena ada contoh yang betul lah. Contoh yang betul. Hendaklah kasut rukuk. Okey, dia bagi contoh yang bukan kasut apa. Sekiranya seseorang membongkok kerana hendak sujud tilawah, tiba-tiba sampai hak rukuk terus dijadikan rukuk, nescaya tidak memadai, bahkan ia wajib bangun semula kemudian rukuk. Kenapa? Tadi dia gerak dengan kasut, dengan niat hendak sujud. Faham? Dia baca ayat-ayat sejadah. Seperti dia baca Iqra'. Iqra' ni dekat ujung ada gambar kubah. Tengok Iqra'. Iqra'. Dia baca Iqra', lepas tu dia kata, ni sunat sujud ni sebab ayat tu ayat-ayat sujud. Dia pun gerak nak sujud. Lepas tu dia kata, tak payah sujud lah. Dalam dia gerak tu dia kata tak payah sujud lah. Aku rukuk terus lah. Tak sah. Langgar rukuk. Kenapa? Tadi dia bergerak untuk sujud sejadah. Itu maksud dia tu. Dia gerak tadi intention. Intention. Intention apa? Hasrat. Intention ni hasrat. Nak buat sujud. Tapi tengah-tengah dia tukar fikiran. Rukuk je lah. Jadi rukuk tak sah? Tak sah. Dia kena bangun balik, dia kena turun ni hanya semata-mata untuk rukuk. Itu nama dia apa? Turun rukuk dengan kasut rukuk. Faham tak kasut ni? Sebab nanti nak keluar lagi ni kasut ni. Iktidal ada kasut. Begitu ada kasut. Begini ada kasut. Kata kasut ni kita faham. Dia buat ni dengan intention. Bukan dengan tak sengaja. Bukan dengan terbuat. Itu terbuat. Dia berdiri anak dia langgar dia. Cucu main basikal kat rumah, langgar. Langgar dia jatuh, ada suruh rukuk. Tak boleh. Kenapa? Dia turun itu bukan dengan kasut rukuk. Tetapi tidak sengaja menurunkan diri dia. Maksudnya tak sengaja. Tak sengaja ini, lawan dia adalah sengaja. Sengaja ni nama dia kasut. Kalau lawan kasut, tak sengaja. Turun dengan niat lain, bukan niat rukuk. Allahu Akbar, Ustaz dah hilang. Keluar, dah keluar. Dah nampak tak rukuk ni apa? Apa dalil mengatakan orang yang dapat rukuk itu dia dapat rakaat dengan imam? Ini ayat apa? Wa aqimus solah. Bukan, kat sini tak mungkin saya ada ayat tu.
Apa dalil dia? Cuba cari ayat berapa dan jenis wa aqimus solat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Mana? Ni. Ini Al-Baqarah ayat berapa tu? Ayat berapa? Tak nampak. 34. 34 ke? 34 ke 134? Cuba tengok. Cuba tengok dalam handphone. Cuba dalam handphone ayat apa tu? Wa aqimus solat, dirikanlah solat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Ini dalil yang ulama ambil, siapa semai jemaah dapat rukuk dengan imam, dia mendapat rakaat. Ini dalil dia. Ini dalil. Ayat berapa? Makcik handphone canggih tak kata boleh cari. Ayat berapa ni? Dia saya sekejap. Wa aqimus solata wa atuz zakah. Ayat apa ni? Ini adalah surah Al-Baqarah. Ini ayat berapa? 43. Warka'u ma'ar raki'in. Ini surah Al-Baqarah ayat 43. Tulis dekat nota kita. Dia menjadi dalil akan apa? Menjadi dalil akan mesti dapat rukuk dengan imam, baru kita mendapat rakaat. Al-Baqarah ayat 43. Jadi kalau tak dapat rukuk dengan imam, tempoh tumaninah, tak dapat rakaat. Apa dalil? Ulama yang tulis, ulama yang kata dalam kitab mereka. Ini dalil ni. Kita kadang kita baca, kita tahu ayat apa ni. Ayat yang mengeluarkan hukum. Ayat menjadi sumber hukum pada solat jemaah. Faqimus solat, tawa'atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in. Dia tak kata wasjudu ma'asajidin. Dia kata warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Itu kalau kita belajar, kita tahu, okey, tak dapat rukuk, tak dapat rakaat. Kita ada satu advance ke depan. Apa advance ke depan? Ada dalil. Apa dalil dia? Al-Baqarah ayat 43. Macam dia katalah, ambil wuduk, basuh muka dulu, basuh tangan dulu, sapu kepala dulu, lepas tu basuh kaki. Dalil dia surah apa? Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 6. Betul? Apa dalil mewajibkan mandi? Wajib. Surah apa? Sama juga. Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 6 juga. Jadi dari Al-Quran tu begitulah. Jadi kita belajar ni, kita dapat tahu lebih baik daripada semalam. Dulu belajar tak tahu dalil, tak tahu apa-apa, tak tahu gini, tak tahu gitu. Dulu belajar rukuk, sekarang dah pandai dah. Rukuk ini ada makna dalam bahasa Arab dia apa? Al-Hina. Kalau sujud itu dalam bahasa Melayu itu definisi dia satu perkataan. Bersenongging. Tongging. Bersenongging. Dulu orang dulu kau dia geram. Kau ni kata nari lah, besok lah, lusa lah, tulat. Besok, lusa, tulat, tongging dia kata. Berulat ke anjing dia kata. Tak dengar tak kata ni? Tak dengar kan? Berulat ke anjing. Besok, lusa, tulat, tongging. Lepas tulat, tongging apa dia? Besok, lusa. Lepas tu, tulat. Lepas tu, tulat, tongging. Ya ke tongging yang dalam senarai? Kata orang dulu lah kan, tak tahulah. Bahasa-bahasa orang dulu ni penuh makna. Penuh makna.
Tubuh-tubuh Syafi'i dah sampai. Tubuh-tubuh Syafi'i. Tahu ni lah tubuh Syafi'i. Awal-awal dah sampai lah. Okey. Habis, baru rukuk habis. Rukun yang keenam, nama dia Iktidal. Iktidal ni daripada kalau perkataan, bahasa dia, makna dia apa? Berdiri tegak. Berdiri tegak. Sebab tu kalau imam, dia jadi imam, Rasulullah ni bila jadi imam, dia tak terus angkat takbir. Dia berdiri, dia menghadap, dia menghadap pada makmum dan dia kata apa? Sawfufakum aitadilu. Sawfufakum aitadilu. Apa makna aitadilu tu? Berdiri tegak, berdiri betul. Betulkan saf, samakan saf, rapatkan saf. Tu tadi tu dikatakan perkataan tu lah. Jadi iktidal ni kalau kita tengok dia punya dari segi bahasa dia, nama dia berdiri tegak. Okey. Dengan tumak ninah lagi. Dengan tumak ninah lagi. Tumak ninah ni nama dia apa? Tumak ninah ni apa? Sifat rukun. Sifat pada rukun. Tu nama dia tumak ninah. Dia peranan dia sifat pada rukun. Sifat pada rukun. Kalau kita kata makna dia tadi lah. Tetap tidak bergerak, tidak bergoyang, tidak bergoncang, tidak bergegar, tidak bergetar. Kebun. Kebun. Air sekali sebut perkataan tu. Kebun. Jadi kita faham tumak ninah ni benda. Jangan dah tak faham tumak ninah nanti salah semayang tak. Salah semayang nanti tidak ada apa? Tidak ada lah dikatakan solat. Dalil tumak ninah dah ada tak? Dah sakit tak? Dah ada ke belum? Kalau belum saya bagi ni. Dah. Ada hadis-hadis tu, dah. Sejahat-jahat manusia tu ada. Tak apa, jadi. Ada pun tak jumpa. Sakit le. Sejahat-jahat manusia. Rasulullah kata apa? Kali ni. Tadi slide dia tunjuk ni. Sejahat-jahat manusia. Nisbah mencuri itu. Sejahat-jahat manusia. Nisbah mencuri itu. Ialah orang yang mencuri dalam solat. Nabi kata kalau pencuri penjahat ni. Dia mencuri dalam solat. Bertanya sahabat. Wahai Rasulullah, bagaimana dikatakan mencuri dalam solat? Jadi. Bagaimana dikatakan mencuri dalam solat? Dah. Rasul bersabda, sambung. Apa ni orang tuan solat ni? Orang yang tiada sempurna rukuknya dan sujudnya. Tu pencuri tu. Pencuri besar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Eloklah tulis sekali perawi dia lengkap sikit. Rasulullah bersabda, setiap manusia nisbah mencuri itu ialah orang yang mencuri dalam solatnya. Kata sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kan dikatakan mencuri dalam solat?
Rasulullah bersabda, orang yang tiada sempurna rukuknya dan sujudnya. Satu lagi, hadis riwayat At-Tabrani. At-Tabrani. At-Tab. Je lah macam mana pun bunyi. Tabrani. T-A-B, tab, R-A-R-O. Tabrani. Adalah bahawa Nabi, ada sahabat cerita ni. Adalah bahawa Nabi apabila beliau rukuk, apabila beliau ni Rasulullah lah. Apabila Rasulullah rukuk, beliau meluruskan belakangnya. Sehingga jikalau dituangkan air di atas belakangnya, nescaya tetap ia. Ini dalil apa ni? Dalil sunat meluruskan belakang. Dalil sunat meluruskan belakang adalah bahawa Nabi SAW apabila beliau rukuk, beliau meluruskan belakangnya. Sehingga jikalau dituangkan air di atas belakangnya, nescaya tetap ia. Tetap ia apa? Ia ke apa? Air itu tetap. Bukan dia yang tetap. Air itu tetap. Kalau tak lurus, patutlah dia rukuk macam ni. Ini pinggang dia, ini kepala dia. Letak air tak tetaplah, jatuhlah air. Atau dia rukuk macam ni, letak air, jatuhlah air. Maknanya tak tetap air tu. Jadi sebab dia rukuk ni, Rasulullah ni dia rukuk ni rata. Betul ulama kata sunat meratakan belakang. Sunat meratakan belakang. Ini dalil ini. Okey. Dah pukul 9. Sekejap. Tanda-tanda sambung kat mana? Iaitu. Tanda tu. Dekat kitab. Iaitu. Bangun kembali. Itulah tu. Sama tu lah. Okey. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu judqidam baqa mukhalafatu lil hawadisi ya mu'min nafsi wahdaniyah Qudra irada ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakaliman. Okey. Kita baca last kali dekat mana? Nombor berapa? 28. 28. Betul. Beriman pada Allah. Nombor 28.
Sekarang 29. Sekarang 28. Okey, sakit. Ni slide tak ada dah tunjuk ni. Semua yang berlaku ni apa ni? Beriman pada Allah. Ini rukun iman yang pertama Beriman pada Allah. Wajiblah ia mengiktikadkan nombor 8 ni. Semua yang berlaku dengan izin Allah dan atas ilmu Allah sejak azali. Tak ada benda yang tak berlaku dengan izin Allah. Semua perkara yang berlaku dengan izin dia. Baik ke, buruk ke, apa ke dengan izin dia. Sebab tu dia ajar, kalau nak buat sesuatu yang akan datang, macam orang kanji kita lah, ni tengah hari ni jadi tak pergi Sogo. Pergi Sogo, kaki memang sakit nak Sogo jauh ni. Jadi tak pergi pasar. InsyaAllah. Orang tanya kita hari Senin, akak puasa hari ni? InsyaAllah. Jawab insyaAllah. Dia cakap, memang saya puasa. Tak. Cakap insyaAllah. Puasa tak ni? InsyaAllah. Kenapa? Tak tahu lagi petang macam mana kan? Kan sakit ke, perut ke, pingsan ke, hitam ke, lapar ke, haus ke. Mana kita tahu? InsyaAllah. Kenapa? Dengan izin Allah, ia akan berlaku. Tentu nak beranak bila? Bulan 8, insyaAllah. Akan nak beranak bila? Ini bulan depan ni. Tapi cakap apa? InsyaAllah. InsyaAllah bulan 2. Dah scan anak dah. Lelaki ke perempuan? InsyaAllah lelaki. Jangan cakap lelaki. InsyaAllah lelaki. Sihat ke sekarang? Alhamdulillah. InsyaAllah sihat. Kalau dapat jawab begitu kan. Maknanya dia faham lah. Apa pun perkataan dia, kat mana pun dia masih tertakluk pada izin Allah. Sama macam perempuan ni, kalau kawan dia ajak, jom lepas kelas ni kita pergi IOI Mall. Ada tawaran tudung, jenama tudung melingkup. Tudung melingkup pula. Melingkup apa? Kalau macam tutup semua apa? Bukan melingkup apa? Tudung menutup. Nak pergi? Okey, jom. Tak boleh. Boleh kata apa? InsyaAllah. Lagi? Nanti tanya abang aku dulu. Tadi cakap dengan abang nak keluar pergi belajar. Abang tengok tak balik. Pukul 10 tak balik. Lalu pukul 10.30 tak balik. Pukul 11.30 tak balik. Telefon. Ada kelas lagi ke? Ustaz sambung 11.30 ke? Tak ada lah kat IOI Mall. Oh, senang hati betul. IOI Mall tak dapat approval. Dosa lah. Tak dapat kelulusan. Malaikat laknat. Nak kena beritahu. Bukan 11.30 sampai IOI Mall baru telefon. Bang, ni saya kat IOI Mall tau. Itu bukan minta izin. Itu for your information. Tahu. Itu FYI. Tahu ni? 1 jam dalam dosa. Tiba-tiba sesak nampak mati dalam laknat malaikat. Mati dalam laknat Allah. Ini jangan main-main tau. Ada orang dia benda ni dia tak kisah. Alah dia bukan kerja, saya tanggung dia. Itu soal lain. Awak tanggung dia dapat pahala. Tapi izin masih dia sebagai suami. Dia masih izin suami. Hatta mereka-mereka yang dah bergaduh dengan suami, duduk tak sebumbung kan. Dia tak boleh keluar rumah ni, kalau ikut. Padahal suami lagi. Kadang-kadang 2 tahun tak ada sebumbung kan. Dia nak pergi mana dia pergi, Mana boleh? Boleh ke? Title suami tu lagi tak dia? Lagi. Kau dah situ buat sesuatu lah. Sama ada membaik balik atau buat sesuatu. Jangan duduk asing-asing. Ni orang-orang sekarang dia dah jadi macam orang putih. Tak ada ikatan tapi berkawan. Ada dalam kawan abang dulu kan.
Artis terkenal. Keluar mahkamah bercerai, pegang tangan, pegang uti janai. Apa? Betul-betul ya, itulah. Kalau boleh pegang tangan, pegang uti janai. Keluar mahkamah bercerai, pegang tangan uti janai. Bukan uti janai tu, pegang tangan. Tak boleh pegang tangan, ada lapar tu lah. Setan tu dia memang gitu. Setan ni dia memang hasut gitulah. Dia duduk bersama, tak kenal dia. Panas dia. Saya bercerai boleh kawan. Memang dia nak gitulah. Dia nak gitu. Dia nak kawan, rapat. Tapi tak ada hubungan. Tak nak cerita lah konon-konon. Itu yang banyak orang-orang barat buat. Kita ni, agama kita ni ada panduan. Nak ngelak-ngelakkan benda gini. Itu diikat dengan perkahwinan. Macam-macam lah. Kita pun tak faham lah kadang. Semua yang berlaku ini mesti dengan izin Allah. Dalam kitab disebut, perkataan ini bagus dalam kitab disebut apa? Tidak bergerak kaki semut. Tidak bergerak kaki semut. Walau ditolak oleh seluruh jin dan manusia. Tanpa izin Allah. Kaki semut tak bergerak. Kaki semut kecil tak bergerak. Kalau Allah tak izin. Walau semua manusia pakat-pakat tolak dia. Semua manusia masih kuat lah ramai tolak dia. Tak bergerak. Maksudnya apa yang bergerak itu adalah dengan izin Allah. Mulut orang balik nikah suami marah. Apa pun tak kena, tak tahu lah. Balik ni dia nak pergi kerja, kunci motor dia hilang. Dia tak tahu nak marah siapa, dia marah isteri dia. Itulah awak ni pergi belajar lambat dengan balik. Saya kunci hilang dia dah datang sama isteri dia. Padahal kunci tu dia yang pegang. Itu izin siapa tu? Dia cakap tu. Izin Allah. Itu takdir siapa tu? Takdir Allah. Jadi nak buat apa? Nak buat apa? Diam je lah. Allah takdirkan gitu. Siapa cakap? Dia berdosa tu dia tanggung lah. Betul tak? Tapi Allah takdirkan dia cakap gitu. Dia marah kita kunci dia hilang. Dia marah kita. Saya lapar ni, saya tak sarapan. Awak pergi belajar lapar sangat balik. Padahal kedai nasi lemak kat depan tu je. Dia marah kita. Kita nak kena buat apa? Allah engkau takdirkan dia bercakap. Mungkin dulu aku pernah sakitkan hati orang. Hari ini engkau sakitkan hati aku melalui orang ni. Mungkin dulu kita sekolah kita pernah sakitkan cikgu kita. Mungkin pernah sakitkan hati kawan-kawan kita. Mungkin kita dulu remaja kita sakitkan hati mak kita. Mungkin kita sakitkan hati rakan sekerja kita. Allah nak balas, dia jadikan orang lain sakitkan hati kita. Ini kata karma Allah. Supaya apa? Supaya tidak apa? Tidak dihukum dia di akhirat. Macam-macam lah peristiwa kan. Semua itu dengan apa? Dengan izin Allah. Dan atas ilmu Allah sejak azali. Sambung perkataan tadi. Dan atas ilmu Allah sejak azali. Ni. Alamak. Payah. Kena pandai. Kadang-kadang buat ni dia dalam tak pakai. Jadi satu dari sisi. Kenapa Allah kita boleh diisi? Sebab dia ada kuasa yang dibuka. Dan dia kata buka. Dan izin dia buka. Dia ada kuasa boleh berizinan dan dia ada kendak nama dia iradat. Ada yang kendak. Dia buat ni memang kendak ni. Kendak ni awak cakap. Maksudnya bukan kendak ni. Saya boleh buat sebab kendak. Saya kalau kita sedang orang. Saya maksud. Jadi, ramai ni,
Nama dengan ini dan gagah ini nama ini perdagangan macam terpaksa digagahkan dikuat ataupun kuat untuk buat itu. Tapi kalau kita katakan dulu ini ya dia ada kendala dan apa kendala untuk kebaikan itu. Bila Allah itu kata dibuat kata nanti ada yang satu nama perbuatan. Perbuatan itu perbuatan Allah. Bila perbuatan ini dia akan ada pesan perbuatan. Ini disamakan. Pesan perbuatan ini dibawa ke nama ini. Aku jangan memilih dia. Allah jadikan pada manusia. Allah jadikan pada seorang. Allah jadikan orang miskin pada seorang. Itu pesan dia yang tidak. Dan dia membawa benda kemaluan. Bukan. Perbuatan kita saja. Perbuatan yang letak saja perbuatan. Dengan kuasa kita dengan dan dia membawa satu benda dan dia perbuatan dia. Jangan takdir, orang seperti, orang jadi gila. Apa dia? Hikmah. Baik mana hikmah. Hikmah. Hikmah itu. Baik anak. Macam siapa tujuan nurul. Mak, kita kawin, mak, 10 tahun tak ada kuat mak diurang buat juga. Kita tak buat juga. Ada dua kan, aku buat dulu. Tapi mak itu masih tapi nak lihat kalau tua mak. Nanti mak mati satu dulu dah 1 tahun. Dan kami tak ada anak. Dulu setiap yang Allah ciptakan dengan kuasa dia, dengan kerjaan, dengan perbuatan dia memenuhi hikmah pakaian. Saya lama 5 hari kita sampai dengan sampai pulang semua berapa? 7 hari aku berlewat kan kami tidak 7 hari aku berlewat. Wahyu aku tahu pesan perbuatan memenuhi hikmah yang terkadang manusia tidak kita kenal reaction bahawa tak mengenal kita kali ini macam siapa bagaimana mengungkapkan al-majid al-bara nanti baca macam ini dia asal bertasawuf dia bukan pilih hikmah yang terkadang manusia tidak mengetahui. Kalau dia tahu, kalau anak ini dan ada anak 10 tahun kali yang dia sedih, kalau dia tahu itu dosa ini, manusia semua dosa, masalah itu dosa, semua dosa. Kalau dia nampak di dosa ini banyak. Kalau dia 10 tahun, ada lagi dosa ini banyak. Ingat kata pemandang ini bernama besok. Di sama macam apa orang dulu saya. Tidak aku dari aku dari aku
tidak ada. Tidak. Orang wadahnya aku tak bangunan aku sedikit. Abang tahu. Abang tahu. Abang tak sini. Ketua ini hidup. Bukan anak yang ketua. Anak penting. Anak yang tinggal gantung. Anak baru bertahun ini anak memang kita tak hidup. Dapat anak 3 bulan, muntah-muntah, panas turun. Hanya muntah tu, muntah. Aku orang yang kalau kita dulu kita muda tu keluar, muak, muak, bukan, amat bukan. Bukan juga. Jadi kau juga. Ada tu baru rumah lagi, jangan kembali. Tentang ini, pembantan berhenti kemudian. Kalau bukan tidak tahu, tak kenal, mungkin apa anak tahu. Jadi pemadam ini nama sahabat berjalan dan terus memadam seluruh kursus buku, kursus sekarang, kursus ini, kursus lama, kursus kecil, kursus umpat, kursus tutor, lagi ke sahabat. Ini dikatakan Allah itu menurunkan kita ambil itu terdapat aku tanpa seluruh dia ada kendak. Dia ada kendak. Jadi kendak ini diletakkan pada perbuatan dia dan Tuhan sampaikan dan ini hikmah. Kalau ada apa yang tak dengar mau tuan apa ni kalau tentu ada pun pada wahai anakku, itulah masalah yang kita orang perempuan. Bapa berpulakan lagi hari ini. Ini masalah itu. Kita makan. Air mak, kami terima dan kita. Jadi benda ini berlaku ini ada dalam satu keadaan. Kemudian Lepas tu, nak melepaskan ini, sebab kita nak tahu ni, kita kena letak sesuatu dalam hidup kita, namun itu insyaAllah. Itu apa? Allahu Akbar. Apa nasi? Allah yang maha besar kan nasi kan? InsyaAllah dengan izin, dengan keizinan Tuhan, macam apa? Ku akan berbahagia bila waktunya tiba. Malah nyanyi yang pun tahu. Apa lah sini tak tahu, orang ajak berlakon pun tak reti. Hari ni Nurul faham. Mak baru Nurul faham. Mak punya Nurul dulu 8 tahun, 10 tahun tak ada anak. Nurul dapat pergi masjid belajar. Nurul dah habis dah belajar pada Ain. Sekarang Nurul dah rehat tidaklah. Nurul dah ada anak. Rupanya Allah suruh Nurul belajar pada Ain. Itulah hikmah dia. Itulah hikmah dia. Kenapa? Izin dia itu, pesan dia itu berlaku dan dia membawa hikmah dan kebaikan pada hamba dia. Cuma hamba dia ni tak nampak, tak tahu dan terasa tidak berkenan dengan diri dia.
against dia punya kehendak. Diberi sakit, diberi ini, diberi itu, against dengan kehendak dia. Tetapi Allah tu tidak zalim pada hamba dia. Bukan datang itu dengan perkataan zalim, tapi datang itu dengan perkataan hikmah. Okey, tak boleh faham kan? Saya dah bernasib, saya dah berlakon. Kalau tak faham lagi, saya nak buat apa lagi? Dengan izin Allah. Mak dia kata, wahai Nurul, syukurlah engkau telah faham iradat Allah. Maknanya kau dah kenal Allah. InsyaAllah Mak Nurul akan faham. Sekarang Nurul sekarang ni tengah mengandung lagi. Apa? Nurul mengandung lagi Mak. Tak apalah Mak dapat cucu nombor 2. Kau ni mengandung lagi. Kena Mak PKP Mak. Balik keluar rumah. Tak apalah Mak dapat cucu nombor 2. Alhamdulillah. Adalah kebaikan ni bagi. Mak mana Mak nanti anak ramai nanti gaji sikit. Allah bagi anak, Allah bagi rezeki. Betul tak? Kalau ada orang kata kan, tu rezeki anak. Saya dulu, saya dapat kerja Selcom, masa orang rumah saya mengandung anak nombor 6. Saya dapat telefon tu, masa saya dekat GH, dekat sebelah katil bini saya. Bini saya masa tu masuk hospital. Masa mengandung hospital. Saya kata dengan bini saya, ni rezeki anak, dapat kerja dekat Selcom lah. Saya tak pernah kerja company besar sebelum tu. Sebelum tu kerja company yang sederhana lah. Jadi memang ada hasrat lah dapat kerja company besar kan. Mungkin gaji baik sikit ke gitu-gitu lah. Ingat gitu lah. Masa mengandung anak nombor 6 tu dapat kerja gitu. Tu orang kata rezeki anak. Ada orang kata rezeki kahwin. Lepas tu orang tua kata, orang kata tunggu ada rezeki baru kahwin. Orang tua kata apa? Kau kahwin mati lah rezeki datang. Betul tak? Kau kahwin rezeki datang. Lepas tu kalau anak-anak kita tengah belajar, nampak senyum dalam handset dia selalu buat. Kahwin kan? Saya cadangkan kahwin kan lah. Yang tak sedap ni dia berjalan dia punya bimbang, dia punya bimbang tu. Naik motor sana sini kan. Dengan pasangan ni kan. Sangat menakutkan lah. Okey. Semuanya berlaku dengan izin Allah. Semua ni apa? Semut bergerak, semut beranak, lipas bertelur, lipas beranak. Benda yang bukan dalam kita tengok. Angin bertiup, hujan yang turun, matahari yang memancar. Bukan yang berlaku pada diri kita saja, diri orang lain. Hari ni orang meninggal, hari ni ada orang beranak. Ada orang kena COVID 6 bulan apa, 1 bulan tidur. Ada yang tak sempat kena tidur, meninggal. Itu semua atas, dia kata berlaku dengan izin Allah. Izin ni maknanya dia yang buat dengan kudrat kuasa yang dia ada. Dia yang buat dengan kehendak dia. Bukan dengan sebab doa kita. Doa kita ni macam kita makan ubat je. Ikhtiar. Yang kita buat semayang hajat ni apa ikhtiar. Macam kita makan ubat je. Tapi Allah tidak tergagah dengan doa kita. Tapi Allah suruh berdoa. Ini kena faham ni. Mintalah padaku, Allah kata, aku akan makbulkan. Maknanya Allah suruh berdoa, aku suruh berdoa. Tapi bukan sebab doa kita, Allah buat. Kalau gitu seolah-olah tergagah. Allah dia buat ni memang dikehendak nak buat. Ada orang tak ada mampu dia dapat. Betul tak? Ada orang berdoa belum dapat, bukan tak dapat. Belum dapat. Allah nak bagi dia pahala sabar. Pahala sabar ni bergunung-gunung ni. Allah nak ganjarkan dia ke akhirat dengan syurga yang sangat tinggi. Dia beri dia pahala sabar. Dah doa dah, banyak kali doa dah. Ya Allah, gini dengan satu hari. Tapi belum ada makbul. Belum makbul. Mana yang apa? Allah nak bagi pahala sabar. Lepas tu jangan risaulah. Minta dengan Allah. Engkau bagilah aku ya Allah pahala sabar. Kau bagilah aku ujian ni. Kau bagi aku bersabar.
Segala yang berlaku ini dengan izin kau dan dalam pengetahuan kau. Kalau kita tak tahu itu, Allah tahu tak? Tahu je lah. Ya Allah, aku sakit. Kau cakap, ya Allah, aku sakit. Kau cakap, dia tahu tak? Dia tahu. Dia tahu sejak bila? Dia tahu sejak azali. Dia ada qada, kita akan sakit. Dia ada qadar, sakit apa, bila sakit, bila baik. Kemudian dia dah. Tapi bila kita ikhtiar usaha atau ubat, dapat pahala. Kenapa? Kita mengikut sunnah perjalanan yang disuruh. Apa? Usaha ikhtiar atau ubat. Kita doa dapat pahala. Kenapa? Kita mengikut arahan dia. Minta dekat aku, minta dekat aku, minta dekat aku. Tapi sembuh tak sembuh, itu ada kehendak dia. Tapi ikhtiar buat. Itu nama dia ahli sunnah wal jamaah. Itu nak kena faham benda ni dengan jelas. Sabar lagi dapat surga. Macam mana seorang perempuan kulit hitam, Abu Hurairah kata, aku sebelah Nabi. Datang seorang perempuan kulit hitam. Dia kata, wahai Rasulullah, aku kena sawan. Kalau dalam kitab dia kata sawan. Aku kena sawan. Aku selalu kena sawan. Wahai Rasulullah, berdoakan aku supaya penyakit sembuh. Rasulullah kata, aku akan doakan kau sembuh. Hendak tak engkau, aku doakan benda lain lebih baik daripada sembuh. Aku doakan kau masuk surga. Dengan syarat kau sabar dengan penyakit kau. Mana nak pergi berubat-ubatlah. Tapi sabar dengan penyakit tu. Allah, aku akan doakan kau masuk surga. Kau nak yang mana? Dia kata, ya wahai Rasulullah, doakan aku masuk surga. Ini yang Abu Hurairah kata, inilah perempuan hitam yang pasti masuk surga. Yang confirm masuk surga. Lepas tu dia kata, wahai Rasulullah, tapi aku tetap nak berdoa. Doa apa? Bila aku kena sawan, janganlah aurat aku terdedah. Tahu kena sawan? Kaki begitu-begitu kan? Tak sedar, maksud tak sedar. Mana kau terdedah pun tak rasa. Tak sedar. Tapi adalah orang kerja yang akan tolong ni kan. Melayak dalam masuk surga. Dalam keadaan tak sedar pun, dia tak nak aurat terdedah. Macam orang Palestin lah. Orang Palestin perempuan ni tak kena tidur pakai tudung. Orang Malaysia yang hantar bantuan tanya, kenapa kau tidur pakai tudung? Kami ni, rumah kami ni bila-bila boleh kena bom. Bukan macam kita kena ada orang bom rumah kita. Rumah kami ni bila kami mati. Bila kami mati, nanti orang lelaki akan angkat bumbung bangunan, batu-batu bangunan, angkat mayat kami. Waktu tu kami tak nak tengok aurat kami. Itu orang perempuan Palestin ni banyak pegang begitu. Kuat daripada agama. Kuat daripada agama. Macam dulu guru kata Aisyah, Siti Aisyah, isterinya Rasulullah. Dia cakap pula, ni makam Rasulullah, ni makam siapa? Makam kami. Abu Bakar. Ni sebelah Umar. Itu kita pergi umrah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langkah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Betul? Langkah kanan Nabi. Dia kata, Assalamualaikum ya Umar Akbar. Ini kita belajar dulu kan? Ada 3 orang tu. 3 orang yang mulia ni. Yang tempat Umar ni sebenarnya tempat siapa? Aisyah. Tapi sebab Sayyidina Umar ni bila nazak, dia minta kepada itu, Aisyah bagilah. Sebab Aisyah menghormati dia sebagai Amirul Mukminin. Bila Aisyah nak wafat, orang tanya dia nak dimakamkan dia sebelah Umar. Jadi benda tu bersusun lah. Dia kata aku tak nak makamkan tempat lain. Aku tak nak makam kawasan tu. Kawasan yang ada 3 orang ni. Kenapa? Ada bukan mahram di situ. Itu bukan mahram. Umar Al-Khattab. Tengok kan. Mati pun tak nak sebelah kubur lelaki. Padahal dah mati. Mana hukumnya. Tapi solehah. Solehah mereka ni mati pun tak nak sebelah lelaki. Mana tak nak dekat lelaki lah. Tak dekat lelaki. Jadi
izin itu dia nampak dengan mata hati dia, apa pun adalah dengan izin Allah. Minta izin dekat dia lah. Izinkanlah aku ni jadi orang soleh. Allahumma ja'alni, ya jadikan aku ni dari kalangan minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Izinkan aku ni Allah jadi orang soleh. Tanpa keizinanmu Tuhan, tak jadi. Dengan keizinanmu Tuhan, aku jadikan hidupku dan matiku kerana-Mu Tuhan. Itu dengan izin dia. Dengan izin dia. Apa pun mesti dapat urusan. Kalau tidak, tak bergerak. Kita datang surau ni dengan izin dia. Kita balik ni kan dengan izin dia. Ada orang datang tak balik. Balik kali jenazah. Maknanya dah tak balik dah. Maknanya dia jadi apa? Dia mati. Mati semua dengan kehendak Allah juga. Bila umur itu sampai, kehendak Allah juga. Itu dengan izin dia. Nombor 29, Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan ini juga dinamakan sifat kamalat. Sifat kamalat. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maksudnya beriman pada Allah ni kena yakin. Allah ni memiliki segala sifat kesempurnaan. Dan makhluk bersifat dengan segala sifat kekurangan. Makhluk bersifat dengan segala sifat kekurangan. Apa sifat kesempurnaan ni? Apa maksud sifat kesempurnaan ni? Maksudnya sifat-sifat yang tiada memiliki baginya sebarang kekurangan. Kerana kekurangan itu bukan sifat Tuhan. Bukan sifat Allah. Tak layaklah dia dipanggil Tuhan kalau dia memiliki sifat kekurangan. Zalim, itu sifat kekurangan. Tak boleh tidak zalim. Tidur, itu sifat kekurangan. Lupa, dia kata kenapa rezeki aku ni tak ada, tak sempit. Allah lupa, tak. Lupa tu sifat kekurangan. Lemah, contoh ni. Lemah itu sifat kekurangan. Tak tahu. Tak tahu. Allah tak tahu dia pun. Ustaz hilang lah. Ustaz, hilang mana Ustaz? Tu nak terbuang air. Tak apa, kita tunggu sekejap. Tengah sedap Ustaz dah hilang ni. Itulah tengah sedap ni. Aduh, syok dah tawaduk. Ya. Left dah. Aduh. Takut lain Ustaz tak berapa elok kot. Apa cakap tadi?
Online, sorry dia hilang-hilang lah. Saya yang silap lah, hilang-hilang. Okey. Maka yang sempurna itu Allah, maka yang kurang itu makhluk. Yang sempurna itu Allah, yang kurang itu makhluk. Okey. Boleh lagi perkataan ni, walaupun manusia semua taat, walaupun manusia dan jin semua taat pada Allah, Allah tetap sempurna. Walau manusia jin semua ingkar pada Allah, Allah tetap sempurna. Allah tetap sempurna walau makhluk semua taat atau makhluk semua ingkar pada dia. Dia tidak beri kesan pada dia. Kenapa? Dia tetap sempurna. Kenapa? Kesempurnaan Allah tidak bergantung dengan apa-apa. Dia tak gantung dengan makhluk sembah dia, dia tak gantung. Dia tak gantung orang taat pada dia, dia tak gantung. Dia tak gantung. Tu kita nak kena faham tauhid ni dengan keadaan yang lebih baik lah. Supaya kita kenal Allah ni macam mana sebenarnya. Apa dikatakan sifat kesempurnaan. Lepas tu orang beriman ni kena yakin Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan. Sempurna yang Allah ni maknanya dia tak ada lalai, dia tak ada leka, dia tak ada ni, dia tak ada lapar, dia tak ada kenyang, dia tak ada haus, dia tak ada letih, dia tak ada sedih, dia tak ada letih yang buat makhluk, tak ada. Dia tak ada susah buat gunung, senang buat tebu, tak. Dia punya perbuatan dia bukan macam manusia. Manusia kalau buat banyak barang, dia penat. Banyak buat sikit barang, dia cepat. Tak, dia tentu. Kenapa? Sempurna ya Allah. Hebatnya Allah. Okey, nombor 29, 30. 30 eh? Ayat tadi tak boleh turun. Okey. Allah memiliki segala kerajaan langit. Itu nama Al-Mulk. Surah yang kita baca itu Tabarakalladzi bi'idhihi wa ala kulli syai'in qadir. Allah memiliki segala kerajaan langit. Tak, bukan buku biru. Siapa ada buat buku biru? Tauhid. Buku saya buku. Tu. Ada tak dalam tu? Ada kan? Angkat sikit buku tu. Ni. Bukan buku ni. Buku ni buku saya ni. Saya buat nota online. Pengajian tauhid dan tasawuf dalam tu buku lah. Tapi siri pertama. Siapa nak ada beritahu lah siapa ni? Allah lah yang memiliki kerajaan langit. Dan langit ni apa? Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah dan juga kerajaan bumi. Apa dua? Semua Allah yang ciptakan. Dialah pemilik. Bila dia pemilik, mata kita dia pemilik. Sehingga kita nanti dia akan tanya ke akhirat, kita pandang apa? Kita dengar apa? Kenapa? Dia punya. Sebab itulah ulama kata tidak boleh derma organik. Kenapa derma organik? Bukan kita punya. Nak derma kita punya. Kalau duit kita derma, duit boleh derma. Tapi tubuh tak boleh. Tubuh ni bila mati kena punah balik. Dan dihancurkan. Nanti dalam alam barzakh ada batang tubuh baru. Waktu tu lah di batang tubuh baru tu sama macam sekarang lah.
Ada rasa panas, ada rasa sejuk, ada rasa sakit. Ada rasa sedih, ada rasa gembira, semua ada rasa. Sebab apa? Roh ni dimasukkan balik. Waktu itulah bahagialah mereka-mereka yang bertaubat pada Allah, yang beriman. Allah janji akan beri mereka apa? Bahagia mereka dalam kubur. Rasulullah kata dia akan nampak syurga itu pagi dan petang. Dan bau syurga itu masuk dalam kubur dia. Kerja dia lihat, dia tengok syurga macam orang datang lawatan tu. Kalau lawatan nak review, tengok-tengok, cantiknya. Itulah. Siapa ni? Orang yang beriman. Siapa ni? Orang yang korbankan kehidupan dia untuk agama dia. Lepas tu kalau susah payah belajar ni, sabar sikit. Moga-moga nanti lihat kat syurga ni. Hanya syurga tempat rehat. Lagu tu kan? Akak takkan tak dengar lagu tu. Allah kan? Al-jihad fi sabilillah, fi sabilina, al-maut fi sabilillah, liamanina, Allah Rabbuna kan? Beri akhirat macam orang yang motor tu berhenti. Lepas tu saya buat apa? Dia berhenti kat pintu masjid jalan masjid. Dia tak keluar ni. Dengar. Negeri akhirat adalah matlamat dan kesudahan kami. Betul tak? Hanya syurga tempat rehat dan kebahagiaan kami berjuang pada jalan Allah. Kan ada lagu-lagu tak boleh nyanyi itu kan? Hanya syurga tempat rehat. Allah ni dimiliki kerajaan, dimiliki alam kubur, dimiliki malaikat, dimiliki muka nanti, dimiliki rakyat atif, dimiliki apa semua dimiliki. Kalau dia kata na'udzubillah, muka nanti kau pukul ini, dia ni berdosa. Dia ni dusta, dia ni tak belajar agama, dia ni tak faham apa benda. Mayang pun tak tahu arah tak benda, kau pukul dia, maka malaikat tak pukul dia. Kalau Allah rahmati dia, nanti dibiarkan amal soleh dia ikut dia. Amal soleh dia ikut dalam kubur, jadi peneman. Amal soleh pergi belajar, faham agama tak, faham zikir banyak-banyak, sabar dengan ujian. Ada orang dia zikir dia, kalau zikir tak banyak, tapi sabar dalam ujian, berguna-guna pada dia. Ada orang tak diuji, tapi Allah izinkan dia zikir, dia jadi orang zikirnya banyak. Ada orang kuat selawat, ada orang kuat semayang, ada orang kuat sedekah, macam-macam lah. Lepas tu pintu ni ada orang masuk pintu surga dengan puasa. Ada orang masuk pintu surga dengan solat. Kan ada dalam kata kan. Tapi semua tu tak boleh lawan. Ada orang masuk pintu surga dengan sabar. BY insaf. Dia tak kena insaf. Express kampung Medan tanah. Masuk surga terus. Kenapa? Sabar. Sabar. Pergi surau kaki sakit, pergi juga tu. Sabar, jalan terlingkut. Orang yang motor tengok dia berhenti motor. Makcik lintas. Tengok kebersihan. Terlingkut. Kalau lingkut jangan yang tengah jalan. Ini terlingkut bercerita. Aku ni lah, aku boleh rumah. Tengah jalan kan. Motor langgar lagi lingkut. Sabar datang bukit, sabar. Balik rumah dah pesan dengan anak, kau basuh kain, mak nak pergi belajar. Balik kain tak basuh, anak membuta. Sabar. Takdirnya aku yang basuh. Allah dah takdirkan tangan aku pegang kain ni dan aku yang basuh. Sabar. Balik pening letih. Suami balik pukul 1 balik makan. 11.30 dah muncul. Kenapa tak masak lagi ni? Kamu nak makan balik kerja? Buat 11.30. Sabar. Sabar dia dahsyat. Tapi zikir tak banyak. Tapi sabar dia tak lawan. Steady Sabar ni sangat sabar. Allah nak bagi dia semua dengan sabar lah. Lepas tu Allah bagi dia ujian dalam kehidupan dia. Dalam kaki dia kedekut. Keluar tu terlanggar pula tengok masjid. Berdebum. Aku dah lah sakit kaki, tembok pula langgar.
Nak cakap apa kan tembok? Tembok, aku sabar. Aku nak masuk syurga tembok. Aku marah kau pun bukan tu punya tembok, nak buat apa? Betul tak? Ya Allah, kau takdirkan kaki aku langgar tembok. Aku sebagai hamba kau, sabar. Orang ni dia masuk syurga. Orang ni dia masuk syurga. Sabar. Macam mana kisah perempuan tadi sabar, dia kena sabar. Mau tak engkau, aku doakan engkau sabar dan engkau masuk syurga dengan penyakit kau. Nabi bagi tawaran. Dia kata aku nak masuk syurga, maka sabarlah dengan penyakit kau. Masuk syurga lah, sabar. Makan ubat, makan. Tapi jangan yakin ubat sembuh. Tidak. Habis makan ubat, ikhtiar. Faham? Jangan tak makan ubat darah tinggi sampai tak mikir rasa nak mati lah. Mati aku lima. Kenapa? Aku lupa makan ubat darah tinggi sebiji. Aku nak balik 5. Dia mati buat darah tinggi. Dia mati buat panik nak makan ubat. Mati aku. Doktor dah kata dah. Sehari masih tak makan ubat ni, masih mati. Wah, jauh doktor tu. Doktor masuk dalam tahun ni tak lupa. Ini ikhtiar betul. Tapi kena makan betul. Ini ikhtiar kan. Kalau saya tak makan, dah lupa dah balik mana. Makan lah. Allah, sabar. Faham dia pada tauhid. Kenapa? Segala milik ni, orang jahat, orang baik, musuh kita, kawan kita, semuanya di bawah milik Allah. Jangan risau. Dia nak buat jahat dengan kita, kalau Allah kata no, dia dah no. Tapi kita ikhtiar, jangan musuh dengan orang, kita ikhtiar lah. Jangan sakit hati orang, nanti orang buat jahat dengan kita ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma fi syai'in fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kan ada ayat yang diajar untuk baca kan, elakkan orang dengki, orang hasad. Bacalah tu lepas subuh 3 kali. Segalanya milik langit. Kita baca kan pagi-pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Baca ingat kat sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tiada Tuhan melainkan Allah, tak ada sekutu bagi dia. Dia yang Esa. Lahul mulku. Apa tu? Ni. Memiliki kerajaan. Walahul hamdu. Dan segala puji bagi dia kerana dia hebat memiliki kerajaan. Dia tu siapa? Dia tu Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang tambah yuhyi wa yumiit. Dia yang hidupkan, dia yang matikan. Hari ini kalau 500 orang mati dekat Malaysia ni, dia yang matikan. Hari ini ada orang beranak, 200 orang kat Medan, banyak orang tak. Kita Selangor kat Selangor. Dia yang hidupkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas syai' apa? Sesuatu. Pagi-pagi dah puji Allah. Tiada Tuhan melainkan engkau, tiada sekutu bagi engkau. Engkau Esa. Engkau pemilik kerajaan, sekali puji bagi engkau. Engkau berkuasa sesuatu. 10 kali. Barulah kali kaki. Betul. Adab dia memuji Allah ni kaki macam kali akhir lah. Lepas tu baru kaki. Pagi-pagi dia puji Allah. Pagi-pagi kaki. Allah Esa, Allah tiada sekutu. Tapi bila tak faham, tak hayati, baca itu hanya bacaan dan tak ada dikesan berarti. Pagi-pagi dia kata, Allah berkuasa, Allah berkuasa, Allah berkuasa, Allah Esa, Allah Esa. 10 kali cakap kau. Nanti, okey. Hakikat nombor 31. Hakikat bersambung. Nombor 1. Nombor 1 Nanti tak tulis satu. Bersambung nombor 31 nanti insyaAllah. Nombor saya tak lupa lah. Bawa slide. Ni lupa. Kita buat. Okey. Tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhan kami, jika ada antara kami sakit, keluarga kami sakit, Ya Allah, dengan rahmat-Mu, Engkau Maha menyembuh, sembuhkanlah keluarga kami, sembuhkanlah kami yang sakit. Ya Allah, jika ada antara kami yang berduka cita dengan ujian yang Kau turunkan, Ya Allah, kami reda dengan ujian yang Kau turunkan, Allah, kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu, angkatlah duka cita yang ada pada hati kami ini, Ya Allah. Dengan reda apa yang Kau tentukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada antara kami diberi nikmat yang melimpah ruah, Ya Allah, janganlah Kau lupakan kami untuk merasa syukur atas segala nikmat-Mu. Ampunkan kami, kedua bapa kami, guru-guru kami dan mereka yang banyak berjasa kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku maaf jika banyak kekurangan. Wa fi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, Ustaz. Assalamualaikum. الحمد لله 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 الحمد لله